Salam sejahtera, hari ini kita belajar chapter 14.1 Type of Skeletons dan chapter 14.2 Musculoskeletal System of Human. Okay, jadi goal kita hari ini adalah kita boleh dapat menyenaraikan 3 jenis rangka. Selain itu, kita dapat menerangkan 3 keperluan rangka pada manusia dan haiwan. Selain itu, kita juga boleh menerangkan 4 jenis tulang yang terdapat di rangka paksi. Kalau bahasa Inggeris adalah exoskeletons. Dan 4 jenis tulang di rangka appendage, di mana adalah bahasa Inggeris appendicular skeleton. Okay, selain itu, kita juga boleh menerangkan ciri-ciri 5 jenis vertebra dalam tulang belakang. Selain itu, kita juga boleh menerangkan 1 persamaan dan 4 perbezaan antara vertebra cervix, vertebra thorax dan vertebra lumbar. Okay, jadi sekarang bawah ni ada 3 gambar, di mana adalah gambar cacing, gambar ketam dan gambar manusia. Okay, jadi apa perbezaan antara 3 gambar di bawah? Okay, kita boleh nampak kalau ketam, okay, luaran dia sangat keras. Okay, jadi dia adalah rangkanya berada di luar. Di mana kita boleh tengok yang kedua ni adalah manusia, okay, rangkanya di dalam. Okay, kalau kita tengok cacingnya, dia punya rangka adalah boleh nampak bentuk badannya, tapi dia tak ada sangat rangka yang sangat keras, tapi dia boleh badannya sangat tegap. Jadi dalamnya ada banyak air. Okay, jadi ini adalah rangka hydroskeleton. Okay, yang inilah adalah perbezaan antara 3 gambar ni. Jadi yang ketam ni rangka di luar adalah exoskeleton, di mana dalam ni rangka yang dekat dalam manusia ni adalah endo, di mana kata endo ni adalah dalam. Jadi rangkanya dekat dalam, jadi ni adalah endoskeleton. Okey, di mana cacing ni adalah hydrostatic skeleton. Sistem rangka ni dia adalah untuk memberi sokongan kepada manusia dan haiwan. Jadi ni adalah perbezaan 3 gambar ni. Okay, kita boleh tengok jenis skeleton terbahagi kepada 3, di mana adalah hydrostatic, exoskeleton dan endoskeleton. Hydrostatic skeletons, di mana haiwan yang bertisu lembut seperti cacing tanah, dia perlu rangka hydrostatic untuk membantu mengekalkan bentuk badan tegak. Okay, di mana pula exoskeleton maksudnya rangkanya berada di luar. Okay, dia terdapat dekat serangga dan ketam. Atau kita boleh nampak lah, ni adalah beetle dan ladybirds. Ni ketam. Okay, rangka dekat luar tu sangat keras. Okay, dia adalah untuk menyokong dan melindungi badan organnya daripada cedera, dan selain itu dia juga membolehkan haiwan tersebut untuk bergerak. Yang ni endoskeleton. Endo ni maksudnya dalam. Okay, jadi rangka dekat dalam adalah endoskeleton, di mana terdapat di manusia. Okay, dia boleh membolehkan manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makanan atau pasangan. Selain itu, endoskeleton dia juga berfungsi untuk mengekalkan bentuk badan, menyokong tisu lembut. Selain itu, dia juga melindungi organ dalam kita daripada cedera. Dan selain itu, tulang juga, rangka juga membentukkan red blood cell. Selain itu, dia juga menyimpan mineral dan kalsium. Ini adalah musculoskeletal system of human. Okay, di mana terbahagi kepada 2 adalah rangka paksi, atau bahasa Inggeris adalah exoskeleton. Okay, bahasa Melayu lagi satu adalah rangka appendage, atau Inggeris adalah appendicular skeletons. Exoskeletons atau rangka paksi, okay, senang untuk ingat, kita tulis satu tambah dan satu arrow. Okay, arrow tu adalah skor, atau bahasa Melayu kita panggil tengkorak. Okay, yang tambah ni tengah ni adalah vertebral column, dan lagi tengah sini adalah sacrum, dan ni adalah ribs. Ni adalah rangka paksi. Okey, untuk rangka appendage atau appendicular skeleton, senang untuk ingat, untuk bahasa Inggeris adalah 2PG dan tambah 2L. Okey, 2PG ni adalah pectoral girdle, dan lagi satu adalah pelvic girdle. Okey, 2L adalah upper limb dengan lower limb. Kalau bahasa Melayu nak ingat, senang ingat adalah 2LP dan 2P. 2LP adalah, satu adalah lengkungan pectoral, lagi satu adalah lengkungan pelvic. Okay, 2T ni adalah satu tulang kaki, satu tulang tangan. Okay, apa yang terdiri dalam 2PG ni? Atau kita panggil bahasa Inggeris adalah pectoral girdle, di mana pectoral girdle terdiri daripada clavicles
di mana adalah collarbone kita, dan scapula. Scapula ni adalah 3 segi ni. Okay, ni adalah scapula. Okay, pelvic girdle terdapat ilium, pelvis dengan ischium. Okay, 2L. 2L adalah tulang kaki dan tulang tangan, atau kita panggil upper limb dengan lower limb. Okay, upper limb terdapat humeral, ulna, radius. Kita boleh tengok radius ni dia selari dengan kita punya thumb dengan ulna. Dekat pergelangan tangan kita ni adalah carpal. Okay, dekat tapak kita adalah metacarpal. Okay, dekat dengan tulang kira kaki atau tangan adalah phalange. Kita tengok dekat kaki pula, lower limb adalah femur, dekat paha besar kita. Bentuk berbola di tengah lutut kita adalah patella. Selain tu kita tengok kaki sini ada tibia dengan fibula. Selain tu juga ada tarsal yang mana berdekat dengan pergelangan kaki, dan metatarsal dan phalangeal dekat tulang kuku kaki kita. Okay, human vertebral column. Okay, ni adalah structure human vertebral column. Okay, dia adalah berlainan jenis dan saiz. Vertebra pada bahagian berlainan purus, dia ada berlainan daripada segi saiz dan bentuk. Kita boleh nampak vertebral column ni terbahagi kepada berapa bahagian, di mana ada cervical, thoracic dengan lumbar. Selain tu ada sacrum dengan caudal. Cervical ni dari atas kira sampai bawah sini adalah terdapat 7 vertebra. Okay, thoracic dari sini kira sampai sini ada 12 vertebra. Okay, lumbar dari sini kira sampai sini ada 5. Okay, setiap vertebra ada neural canal. Okay, neural canal ni adalah tempat spinal cord berada atau saraf pinjam berada. Okay, cervical vertebrae. Cervical vertebrae ada 7, di mana 1 sampai 7 tapi berlainan bentuk, dari nombor 1 dengan 2 berlainan. Dan nombor 3 sampai 7 adalah sama. Tapi 1, 2, 3 tu berlainan lah. Okay, bentuk. Okay, kita boleh nampak. Okay, nombor 1 adalah LS vertebra. Okay, LS vertebra adalah yang pertama cervical vertebra, di mana dia ada yang besar bunga neural canal atau saraf. Okay, dia ada sangat kecil punya spinous process. Okay, dan dia ada satu pasang transverse foramina. Okay, di mana transverse foramina ni untuk arteri, laluan arteri. Okay, dan transverse process dan spinous process ni adalah attachment of muscle. Okay, dan dia tak ada centrum. Untuk yang pertama, ada facet. Facet ni adalah muka sendi untuk tempat bersendi. Okay, jadi dia juga ada vertebra ni, dia akan bersendi dengan tengkorak. Selain tu, kedua adalah axial vertebra. Okay, di mana adalah kedua cervical vertebra, di mana axial vertebra ada sangat besar punya spinous process dan satu pasang transverse foramen. Okay, selain tu dia juga ada facet. Okay, jadi dalam tengah ni dia ada orthodoid process. Orthodoid process ni dia adalah untuk bersendi dengan vertebra yang atas, di mana adalah LS vertebra. Okay, selain itu dia ni adalah untuk senam pergerakan kepala. Okay, selain itu kita tengok adalah cervical vertebrae. Okay, dia ada spinous process yang pendek. Dia juga ada sacrum. Okay, sacrum ni besar, kecil, sederhana. Dia akan menentukan bahagian yang mana satu antara cervical vertebrae, thoracic vertebrae atau lumbar vertebrae. Kita tengok yang ni adalah sangat kecil sacrum ni. Okay, dan dia ada sangat wide and short. Okay, luas dan pendek punya transverse process. Selain itu dia juga ada satu pasang transverse foramen. Transverse foramen ni adalah untuk laluan arteri, di mana dia cuma ada dekat cervical vertebrae. Okay, kita tengok thoracic vertebrae. Thoracic vertebrae dia ada sangat panjang punya spinous process. Spinous process dan transverse process ni adalah untuk attachment muscle dan ligament. Okay, transverse process ini kecuali yang nombor 11 dan 12, okay, dia pun transverse process ni mempunyai
facet atau kita panggil bahasa Melayu muka sendi untuk bersendi dengan tulang rusuk atau articulations with the ribs. Okay. Selain tu sini ada juga facet atau muka sendi yang mana dia bersendi dengan vertebra yang atas. Okey, kita boleh tengok ni centrum ni adalah sederhana dalam bentuk love shape. Okey, untuk lumbar vertebrae, lumbar vertebrae dia adalah yang paling besar dan paling kuat punya vertebrae, di mana dia ada sangat pendek punya spinous process. Selain itu dia ada yang sangat besar punya centrum, di mana untuk menyokong berat belakang badan. Okay, jadi yang paling besar punya centrum dia adalah lumbar vertebrae. Kalau yang sedang atau sederhana adalah thoracic vertebrae. Kalau yang kecil adalah cervical vertebrae. Kita tengok yang ini adalah sacral vertebrae, di mana dia adalah 5 vertebrae yang bercantum sekali untuk berbentuk 3 segi, dan atas sini adalah tempat untuk bersendi dengan lumbar vertebrae yang last sekali. Selain itu kita boleh nampak sini ada lubang. Okey, ini adalah laluan salur darah dan saraf. Caudal vertebrae adalah 4 tulang yang cantum sekali untuk berbentuk 3 segi. Perbezaan dan persamaan antara vertebrae. Okay, semua vertebrae ada spinous dan transverse process. Okay, selain itu juga ada centrum. Okay, kecuali LS vertebrae, dan mereka ada neurocanal mana untuk tempat untuk spinal cord. Okay, apa perbezaan antara vertebrae? Cervical dan lumbar vertebrae ada short spinous process, di mana thoracic vertebrae ada long spinous process. Okay, kita tengok pula cervical vertebrae dia ada short and wide transverse process. Okay, di mana pula thoracic vertebrae ada long transverse process, lumbar vertebrae ada short transverse process. Okay, Sacrum ni adalah perbezaan antara yang mana satu vertebrae cervical, mana satu thoracic vertebrae, yang mana satu lumbar vertebrae. Okay. Small vertebrae adalah cervical vertebrae, medium adalah thoracic vertebrae, manakala yang large vertebrae adalah lumbar vertebrae. Okay. Tadi cikgu juga ada cakap, okay, transverse femina ni cuma ada dekat cervical vertebrae. Okay. Di mana pula thoracic dan lumbar vertebrae tak ada transverse femur. Soalan pertama, bagaimanakah sistem rangka dapat membantu dalam meningkatkan dan meneruskan kelangsungan sesuatu spesies? How can skeleton system help in improving and sustaining the survival of a species? Dengan adanya rangka ni, dia membolehkan manusia atau haiwan tersebut untuk bergerak mencari pasangan atau makanan atau mengelakkan daripada ancaman. Okey, selain itu, mengapakah tumbuhan tidak diadaptasi untuk bergerak? Okey, why are plants not adapted to move? Sebab tumbuhan tersebut dia boleh menjalankan fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Jadi dia tak perlu bergerak pun boleh membuat makanan sendiri dengan menjalankan fotosintesis. The diagram show 3 types of vertebrae, P, Q, and R. Rajah menunjukkan 3 jenis vertebra P, Q, and R. Okay, state one characteristic for vertebrae P, Q, and R that differentiate each vertebra from the others. Nyatakan satu ciri bagi vertebra P, Q, and R yang membezakan setiap vertebra daripada yang lain. Okey, kita tengok P adalah, kita tengok, dia ada spinous process, centrum, neurocanal, dan transverse foramen dan transverse process. Kalau dia ada transverse foramen, means dia adalah cervical vertebrae. Okey, Q, kita tengok, dia ada spinous process, ada transverse process, dan neurocanal dan centrum. Kita tengok centrum dia. Okey, centrum ni sangat besar, jadi dia adalah lumbar vertebrae. Okey, R, kita tengok spinal prosesnya adalah sangat panjang, dan kita tengok centrumnya adalah sedang dan bentuknya macam love shape. Jadi ini adalah thoracic vertebrae. Okey, jadi apa perbezaannya? Kalau nak bezakan setiap vertebra kan. Jadi kita tulis cervical vertebrae-nya dia ada transverse foramen, lumbar vertebrae dia ada large punya centrum.
Okay, thoracic vertebrate dia ada sangat panjang spinous process. B, the backbone of most mammal is curved. Explain the advantage of having a curved backbone. Okay, tulang belakang kebanyakan mamalia adalah melengkung. Terangkan kelebihan mempunyai tulang belakang yang melengkung. Jadi adanya tulang belakang, okay, dia akan more flexible. Okay, selain itu dia juga memboleh mamalia tersebut untuk bergerak. Selain itu, dia juga boleh membahagikan berat badan secara melintang ke bahagian badan yang lain. Okey, jadi sekian daripada saya. Terima kasih.